Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap semua sihat walafiat. Hari ini cikgu akan meneruskan PDPR cikgu pada hari ini, iaitu di dalam perkara muamalat yang bertajuk Al-Laqit, iaitu di dalam pelajaran yang kelima. Sebelum cikgu meneruskan PDPR kita, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala agar ilmu yang kita dapat pada hari ini akan diberkati oleh Allah Ta'ala, dan juga memohon kepada Allah semoga penyakit yang melanda di negara kita, iaitu COVID-19, cepat-cepat berlalu dan kita hiduplah seperti biasa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey anak-anak, cikgu teruskan ya. Sebelum cikgu meneruskan, saya harap buku ataupun kitab muamalat ada pada kamu dan boleh semak pada muka surat 29, 30 dan 31. Hari ini penerangan cikgu pada muka surat 29, 30 dan 31. Okey, tajuk pada hari ini cikgu akan menerangkan iaitu yang bertajuk Al-Laqit. Al-Laqit. Okey, sebelum ni kita dah belajar Al-Luqatah kan? Al-Luqatah tu iaitu memungut barang yang hilang. Kita menjumpai barang yang tercicir. Hari ini kita akan belajar Al-Laqit. Apa itu Al-Laqit? Okey, kita tengok. Pengertian Al-Laqit pada bahasa ialah nama bagi kanak-kanak yang tercampak. Pada bahasa, nama bagi kanak-kanak yang tercampak. Pada syarak pula ialah kanak-kanak dan orang gila yang dicampak, iaitu dibuang dan tidak ada yang memeliharanya. Maksud di sini Al-Laqit ini ialah kanak-kanak yang dibuang, ataupun bayi-bayi yang kalau kita jumpa tu kan, bayi bukan kanak-kanak je, orang gila pun juga dibuang, tak nak jaga. Orang gila dia tak nak pelihara kanak-kanak ni yang gila. Okey, itu pada syarak. Apa dia pada syarak? Iaitu kanak-kanak dan orang gila yang dicampak, iaitu dibuang dan tidak ada yang memeliharanya. Contoh sekarang kalau kita tengok zaman sekarang ni, banyak baby-baby yang baru dilahirkan diletakkan ataupun dibuang di masjid. Ada yang diletakkan di kedai, ada yang letak di tepi rumah itu. Orang dah tak mahu memeliharanya, tidak mahu menjaganya. Itulah contoh yang cikgu berikan yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu Al-Laqit. Okey, kita teruskan lagi. Okey, cikgu bacakan dalil Al-Laqit yang diambil daripada Al-Quran. Bila diambil daripada Al-Quran, itu adalah firman Allah Ta'ala, adalah kalamullah. Okey, dalil yang diambil daripada Al-Quran yang mengenai tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu Al-Laqit, telah diambil daripada suratul Ma'idah ayat 32. Okey, cikgu bacakan ya ayat Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa
جميعا. Okey, cuba bacakan lagi. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Artinya, dan barang siapa menghidupkan, yakni menjaga keselamatan diri seseorang manusia seolah-olah dia menghidupkan, yakni menjaga keselamatan manusia kesemua sekali. Itu dalil yang diambil daripada surah Al-Ma'idah ayat 32. Jadi ada kewajipan di sini kalau kita memelihara, menjaga kanak-kanak yang dibuang. Okey, cikgu teruskan pada slide yang seterusnya. Okey. Apakah hukum memungut al-laqit? Di sini ada dua hukum ya. Hukum yang pertama fardu kifayah. Hukum yang pertama fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Iaitu jika yang menjumpainya ramai, lebih daripada seorang. Jadi salah seorang tu ambil bayi tu contohnya lah yang dibuang, ambil bayi tu sebab ramai kan. Ambil salah seorang, siapa nak jaga. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya kalau seorang dah buat, jadi yang lain semua terlepas azab daripada Allah. Contoh, kalau jenazah, kalau ada kematian, kalau satu kampung tu tidak kalau ada satu kampung tu tidak melaksanakan kewajipan jenazah tersebut, mandikan, kafankan, kan, sembahyangkan, kubingkan, satu kampung tu semua berdosa. Tetapi itu maknanya kalau ada seorang yang melakukannya, ada yang melaksanakan jenazah tu, menyembahyangkan, memandikan, mengkafankan, mengkebunkan, jadi terlepaslah satu kampung tu dosa, azab. Okey, itu maksudnya fardu kifayah. Okey, hukum yang kedua, fardu ain. Apa yang dimaksudkan fardu ain di sini? Iaitu jika seorang sahaja yang menjumpainya, wajiblah dia mengambil anak tersebut. Contoh itu bezanya fardu kifayah dengan fardu ain. Okey nak. Jadi cikgu harap faham apa itu fardu kifayah dan fardu ain. Hukum dia. Hukum fardu kifayah tu jika yang menjumpanya ramai. Jadi salah seorang yang jumpa tu kena ambillah bayi tu. Kalau fardu ain, jika yang jumpa bayi tu seorang, jadi dia wajib ambil bayi tu dan memeliharanya dan menjaganya. Okey, jelas ya? Okey, cikgu teruskan slide-nya. Okey. Apakah hukum penyaksian al-laqit? Apakah hukum penyaksian al-laqit? Okey, yang pertama, wajib adakan saksi kerana takut dijadikan hamba. Wajib adakan saksi kerana takut dijadikan hamba. Kenapa? Yelah dia dah jumpa bayi tu, lepas tu dia jaga, dia bagi makan, dia bagi pakaian. Bila dia dah jadi kanak-kanak, dia dah contohnya dah 7-8 tahun, dia suruh mengemis, cari duit. Ditakuti nanti ditakuti kalau tak ada saksi, nanti ditakuti nanti jadikan hamba. Jadi wajib adakan saksi. Okey, yang kedua, wajib apabila memungut harta yang ada bersama laqit. Contoh dia tinggalkan baby, lepas tu dia dipakaikan rantai emas. Bila ada rantai emas lah, ada ataupun ada harta lain, jadi wajib mengadakan saksi. Okey, cikgu teruskan. Okey, tengok slide yang seterusnya. Apakah tujuan memungut al-laqit ni? Ya. Okey, tujuan memungut al-laqit ialah untuk menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Kenapa kena selamatkan nyawa?
Contoh kalau jumpa baby, kalau kita biarkan baby tu kat situ je, nanti kena makan anjing, nanti dijumpai oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab itulah penting supaya dapat menyelamatkan nyawa daripada musibah. Okey, yang kedua untuk mengelakkan musibah. Okey, yang kedua untuk elak musibah, mengelakkan musibah apa-apa yang menimpa kepada bayi tersebut. Contohnya lah macam cikgu sebutkan tadi, kalau dibiarkan di situ menangis, alih-alih dia berhenti, rupanya mati. Kalau dia biarkan lagi di situ, takut nanti dimakan oleh binatang buas. Okey, yang ketiga untuk mengelak daripada kematian. Dan yang terakhir sekali untuk mengelakkan daripada kelaparan. Tak kisahlah kalau jumpa yang dah berumur 7-8 tahun berkeliaran tak tentu hala, kita wajib selamatkannya. Okey, cikgu teruskan lagi slide-nya. Kita tengok apakah contoh al-laqit. Okey, kita tengok apa contoh al-laqit. Yang pertama, kes buang bayi. Kes buang bayi yang cikgu telah sebutkan awal tadi kan. Yang kedua, pembuangan orang gila. Dan yang ketiga, kes buang kanak-kanak kecil yang belum baligh. Cikgu terlupa, cikgu tertinggal Rin. Minta maaf. Okey, nanti boleh semak pada muka surat 31. Buang kanak-kanak kecil yang belum baligh. Okey. Itu contoh al-laqit. Ada 3 contoh. Ada 3 contoh al-laqit, iaitu yang pertama kes buang bayi, yang kedua buang kanak-kanak kecil yang belum baligh, dan yang ketiga pembuangan orang gila. Kesian dia ada anak gila, lepas tu dia buang. Tapi kalau kita tengok kan ada kehidupan, kalau kita pergi berjalan mana-mana mesti kita jumpa orang kulu kili kan. Dia macam tak terurus. Itu orang yang macam orang gila lah. Tapi sebenarnya orang gila ni dia tak ada dosa. Dia tiada dosa. Dia kalau meninggal dunia terus masuk ke dalam syurga. Orang gila ni adalah kekasih Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita nampak orang gila, kita jangan ejek dia, kita jangan cemuh-cemuh dia. Kita kena bagi makan ke, kalau ada duit lebih, kita belikanlah pakaian. Okey nak cuba teruskan lagi. Okey, yang terakhir ni slot yang terakhir pada muka surat 31. Apakah sifat pemungut al-laqit? Orang yang memungut baby tu, orang yang memungut orang gila tu, orang yang memungut kanak-kanak yang terbiar. Apa sifat-sifatnya? Okey, yang pertama, mestilah orang Islam. Mesti Islam. Yang kedua, mestilah merdeka. Orang Islam tu mestilah bebas. Hidupnya bebas, tidak dikongkong oleh mana-mana pihak. Yang ketiga, orang itu mestilah mukallaf. Mukallaf ni orang Islam yang sudah cukup umur, yang sudah baligh. Okey. Yang ketiga, mestilah orang Islam itu adil. Mesti adil. Kalau dia jumpa bayi ataupun kanak-kanak, kalau dia jaga, dia pelihara bayi tersebut, dia kena jaga betul-betul, dia kena adil, dia kena pelihara sebaik-baiknya, tak boleh pilih kasih. Dan yang terakhir sekali, mestilah seorang yang cerdik ataupun rasyid. Okey, mestilah seorang yang cerdik. Okey, itu dia sifat-sifat pemungut al-laqit. Islam, merdeka, mukallaf, adil, dan yang terakhir sekali cerdik, iaitu Rashid. Okey anak-anak, sampai di sini sajalah penerangan cikgu. Okey, cikgu harap semua faham. InsyaAllah kalau ada yang tak faham, boleh PM pada cikgu. Okey, insyaAllah nanti latihan cikgu akan beri kemudian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
Bye.